Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam biasa kita sambung kuliah bulanan kita lah untuk semua jemaah di Surau Al-Muhibbin setia Iqohil. Alhamdulillah, walaupun kita kata dalam situasi, dalam keadaan kita sekarang tak boleh nak ke mana-mana, kita tak boleh nak bersama dekat surau masjid dan sebagainya, tapi alhamdulillah kita masih sebenarnya banyak cara dan kita pelbagai cara kita dapat imarahkan masjid dan surau kita, mudah-mudahan. Dan salam juga pada semua yang sama-sama bersama dengan kita di FB Live pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita malam ni sebenarnya kalau kita ambil dari sudut positif kita ya, sebab bila berlaku situasi kita tak boleh nak ke mana-mana macam ni, kita ramailah orang juga duk bising tak boleh nak buat aktiviti biasa, terutama nak pergi masjid surau nak pergi masjid surau pun tak boleh. Tapi kita buktikan bahawa peranan ataupun imarah masjid surau tu tetap jalan. Dan kalau kita buat macam ni sekarang pun bukan saja dekat dalam surau Muhibbin kita boleh sama-sama kongsi dekat seluruh dunia lah kalau kira kan. Maknanya surau kita lebih imarah ke seluruh dunia. Dan harap-harap aktiviti surau kita, aktiviti masjid kita yang macam ni tak mengganggu siapa-siapa lah. Sebab kita tak guna speaker kuat, kita tak paksa orang boleh terpulang masing-masing untuk sama-sama mengimarahkan raudah ilmu kita, insya-Allah. Alhamdulillah, kita sambung macam biasa buku yang kita selalu guna ni. Sebenarnya kita siri mencipta sakinah dalam keluarga, dan kita merujuk kepada buku kecil kita ni, buku Takluk Hati Pasangan ya, terbitan Karya Bistari. Mudah-mudahan kita dapat kongsilah sikit sebanyak psikologi rumah tangga, apa yang saya selalu sebut untuk diri sendirilah. Kita kadang-kadang kita kena ada satu aim kita ataupun goal satu cita-cita kita cipta syurga di rumah dan kita bina rumah di syurga. Ini maknanya masa di dunia kita cipta kebahagiaan, kita usahakan supaya keluarga kita hidup dalam keluarga kita bahagia, membahagiakan keluarga. Pada masa yang sama kita bukanlah semata-mata nak rasa bahagia. Ada orang kata nanti kalau dah jadi syurga kat rumah, takut tak ada undang-undang pula, semua benda boleh buat. Bukan macam tu. Syurga, cipta syurga di rumah, dan pada masa yang sama kita kena ikutlah saranan dan juga panduan ataupun pedoman Al-Quran, hadis, supaya kita dapat membina pada masa yang sama membina rumah di syurga, insya-Allah itu mudah-mudahan. Dan apatah lagi lah dalam suasana sekarang, rasanya kita ada banyak keadaan yang kita macam terpaksa terpaksa memahami keluarga, terpaksa praktis tanggungjawab kita dan sebagainya dekat rumah. Kita cakap dekat rumah ya, ada orang kata kita tak boleh nak bercakap tentang yang best, yang seronok-seronok pada waktu kita ditimpa ujian, musibah dan sebagainya. Betul, musibah tu datang, situasi ujian yang Allah datangkan pada kita tu akan ada sepanjang masa. Tapi kita melihat dari sudut positif dan negatif dia. Satu, ujian tu memang menyedihkan. Itu yang aspek yang kita perlu faham sama-sama. Mungkin kita tak rasa lagi macam mana kalau orang keluarga yang ada di kalangan mereka sendiri, di ahli keluarga mereka sendiri yang terlibat ataupun menjadi pesakit COVID-19 dan sebagainya. Ini lebih menyedihkan, lebih meresahkan, macam-macam perasaan yang kita faham Tapi
pada masa yang sama kita juga perlu ambil peluang ni, ya, sebab kita berada kat rumah. Ada benda yang kita waktu ni, banyak benda yang kita tak buat, banyak benda yang kita tak amal selama ni. Sebenarnya inilah waktu dia. Tuhan bagi kita berehat dekat rumah supaya kita dapat praktis benda yang selama ni mungkin kita ada alasan. Kita ada sebab macam-macam, keluar kerja terlalu pagi sangat, tak sempat nak buat itu ini. Tapi sekarang kalau tak sempat juga solat duha, maknanya bukan sebab waktu kerja lah, ya. Itu sebab kita. Sebab sekarang kita uruskan masa kita kat rumah. Kalau sekarang pun kita masih tak boleh nak membahagiakan pasangan kita, anak-anak kita, maknanya bukan soal sebab-sebab lain, sebab-sebab kerja, sebab-sebab waktu yang terbatas dan sebagainya. Tapi kita ada masa yang kita terpaksa, ya, terpaksa memahami. Dan sebab itu cantik tajuk perkongsian kita ni. Sebenarnya boleh kita praktiskan dalam suasana yang terpaksa sekarang ni. Kita kata terpaksa lah, tapi sebenarnya kalau nak berubah pun kena paksa, ya. Terima kasih Abu Zahid Tarmizi. Dia kata PKP best, ya. Banyak kerja suami boleh buat dalam membantu isteri. Di samping suami tahu, sebenarnya banyak kerja isteri. Ini satu kesedaran yang Allah nak sampaikan. Selama ni Allah bagi tahu, lama dah kita tahu, bukan tak tahu, tapi tak perasan. Bila berlaku waktu ni depan mata 24 jam, lama-lama kita terpaksa faham. Dan itu yang bagus tu. Sebab permulaan, insya-Allah selepas 14 hari, 28 hari, mungkin nanti kita akan melepasi ujian yang Allah bagi, dengan darjat kematangan kita akan bertambah. Kita akan lebih faham. Jadi insya-Allah bila kita bercakap tajuk kita, masuk tajuk yang keempat, kalau kita rujuk kepada kuliah-kuliah bulanan kita. Sebab tu sebab ni live, kadang-kadang saya kena ada selingan nak bagi tahu supaya kalau ada yang tengok separuh-separuh, ada yang dengar separuh-separuh, jangan sebarkan, ya. Jangan sebarkan separuh-separuh. Sebab biasanya kalau separuh-separuh tu dia mudah timbul salah faham. Sebab itu kena ada adab kita lah, mudah-mudahan. Ada persoalan, ya. Saya belum sempat masuk tajuk kita lagi. Adakah kematian sewaktu ataupun menjadi mangsa penyakit COVID-19 ini, wabak sebegini, dikira mati syahid? Ada sebahagian lah, ada sebahagian yang mengatakan berpandukan kepada hadis, kalau kita meninggal dalam keadaan kalau disebabkan oleh wabak penyakit, maka kita dianggap sebagai syahid kecil, ya. Wabak itu pula perlu dilihat dan diperhalusilah. Tapi saya rasa kita boleh terima dalam keadaan sekarang. Wabak yang ada sekarang bukanlah satu benda yang kita buat secara tak betul, ya. Kita didatangi oleh wabak, diuji dengan wabak, dan unless kalau kita dengan cara yang tidak berdepan wabak ini dengan cara yang tak betul. Contohnya kita tahu kawasan tu ada wabak, lepas tu kita pergi masuk kawasan tu, dan lepas tu kena wabak, kena penyakit, kita nak claim itu sebagai mati syahid. Itu antara benda yang perlu diperhalusilah, ya. InsyaAllah nanti kita sambung tajuk-tajuk tu kemudian lah. Tajuk yang keempat yang kita nak kongsi ni, berbahagia, ya. Berbahagialah dalam perbezaan. Sebab bila kita bincang pasal pasangan, kita bincang pasal rumah tangga, dia tak boleh lari daripada lelaki dan perempuan, ya. Ini kita dah bincang dah 2-3 bulan dah. Pada waktu yang kita berada 247, 24 jam, 7 hari seminggu, kita berada dalam rumah, kita berada depan pasangan kita, suami isteri, nak tak nak kita kena hadapi, ya, dan kita kena bijak menguruskan. Sebab itu kena ada ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang buat kelakar je kot, dia buat joke. Dia kata bila duduk rumah seminggu, 2 minggu baru tahu rupanya jaga anak paling susah. Jadi selama ni kita duduk marah dekat cikgu-cikgu. Ini waktu untuk kita taubat lah tu. Kita kena betulkan diri kita. Baru faham susahnya jaga anak. Sebab itu cikgu-cikgu kita, dia nak jaga satu kelas 40 orang, 30 orang lebih, ya.
kita senang-senang marah, kadang-kadang kita kata cikgu tak prihatin lah, tak apalah. Ini baru kita faham bila kita jaga 2-3 orang anak kita kat rumah. Ada pula orang cakap kes yang berlaku dekat luar makin kurang sebab orang dah tak keluar, tapi kes yang berlaku dalam rumah, bergaduh dalam rumah lebih banyak. Sebab apa? Sebab baru rasa stres, ya. Baru selama ni kita duduk rumah sekejap-sekejap, kita ingat tak adalah benda yang stres sangat bila duduk rumah berdepan dengan pasangan kita. Tapi bila duduk 24 hours baru kita jumpa macam-macam. Dan ini benda yang kita kena faham. Tuan-tuan dan puan-puan, berbahagialah dengan perbezaan. Dulu ada lagu, ya. Dia kata berbahagialah dalam perpisahan. Ini tak tahulah kalau dah bersama tu ada masalah, ada perkara yang negatif yang menyakitkan, mungkinlah, ya, kita kata bahagia dalam perpisahan. Tapi sebenarnya kita hidup saling memerlukan, dan fitrah manusia tu dia ingin bersama, ya. Sebenarnya kalau kita boleh hidup bersama, lebih membahagiakan berbanding kalau kita hidup secara berpisah ataupun hidup bersendirian. Sebab itu kita ambil satu lagi level lebih atas. Yang tadi bahagia dalam perpisahan, kita atas sikit level. Orang bijak dia kata bahagialah dalam perbezaan. InsyaAllah, ya, kita boleh hidup bersama walaupun kita berbeza. Bila kita faham perbezaan, itulah yang akan menjadikan kita saling lengkap melengkapi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsi dalam buku ni banyak tulisan-tulisan ahli-ahli psikologi, contohnya oleh Dr. John Gray yang menulis buku tentang Men Are From Mars, Women Are From Venus, karangan Shaun T. Fadden, ya, karangan ada beberapa penulis buku yang kita anggap penulis ni penulis dunia, sebab mereka bukan tulis buku dijual dekat kampung dia, tapi buku Mars and Venus contohnya dijual multi-billion best copies, ya. Best selling dekat dunia, multi-billion copies best selling dekat dunia. Dan bila kita tengok kajian-kajian mereka ni, banyak yang saya cuba perhatikan, kita rujuk balik kepada saranan ataupun pandangan agama kita. Sebenarnya ada perkaitan apa yang Rasulullah bagi tahu pada kita. Kita hidup, manusia ni ada fitrah dia, dan bila kita memahami fitrah, insya-Allah mudah-mudahan kita lebih mudah menguruskan hubungan kita, dan kita lebih bahagia dan membahagiakan. Contoh salah satu kita gariskan dekat sini dalam tajuk berbahagia dalam perbezaan ni, ada 8 lebih kurang 8 perbezaan yang menjadi teras kepada suami dan isteri, pada lelaki dan perempuan. Yang pertama, kita ambil kita pasal masa kita pun tak berapa lama, kita ambil ringkasan dia. Yang pertama, kita selalu dengar ada orang-orang tua kita, dia kata orang perempuan ni ciptaan dia 1:9, ya. 1 akal, 9 an-nafs, 9 nafsu, ya. Tapi bila saya lihat dari sudut kajian-kajian psikologi, mungkin ada kaitan. Orang lelaki dia lebih dominan kepada akal, kepada logik. Banyak buku psikologi menceritakan suami kita dia lebih banyak logik. Sebab itu kadang-kadang bila suami bercakap, ya, mudah isteri sakit hati. Sebab suami bercakap pakai logik, isteri dia jawab. Orang perempuan bila dia jawab, dia ingat dah logik. Orang perempuan level dia level emosional. Sama juga orang lelaki dia kata dia sayang, ya, dia sayang sangat dah, tapi sayang dia level logik. Level rasional. Dia tak berapa penuh, dia tak dipenuhi dengan emosi. Sebab itu mudah timbul salah faham. Orang lelaki kata sayang, ini bab emosi, sayang bab emosi. Orang lelaki cakap sayang, orang lelaki tunjukkan kasih sayang, orang perempuan tak rasa. Orang perempuan pula dia kata dia dah jawab, memang TikTok dah jawapan dia, logik, jawapan dia bijak. Tapi suami kata mengarut. Ini kadang-kadang mudah timbul salah faham. Sebab itu jangan over sangat. Jangan sampai bergaduh benda-benda yang macam tu. Biar
memanglah dia akan timbul perbezaan tadi. Tapi ada waktu-waktu yang kadang-kala kita perlukan kepada, kita kata kita perlu jawapan logik. Ya, ada waktu, ada jawapan, ada masa kita perlu jawapan logik. Jawab dalam SPM jawapan logik lah. Jawab matematik jawapan logik lah. Tapi bila ada waktu-waktu yang kita sendiri mengharapkan jawapan-jawapan ataupun respon yang emosional, dan waktu tu sebagai suami, sebagai lelaki, kita tak mampu. Waktu itulah baru kita perlu kepada isteri. Sebab itu perkahwinan dia memerlukan lelaki dan perempuan. Jangan duduk cari pasal nak kahwin lelaki sama lelaki sebab ada banyak persamaan. Tak cerdik nama dia. Sebab kita kahwin bukan nak cari persamaan. Kita kahwin nak cari kat mana yang ada perbezaan, yang kekurangan kita untuk ditop up oleh pasangan kita. Itu yang cantik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah bincang dah dulu tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagi tahu, dia kata tunkahul mar'atu li arba'in. Dikahwini seseorang perempuan disebabkan 4 perkara. Yang pertama kekayaan, yang kedua kecantikan, yang ketiga keturunan, yang keempat agama. Fazfar bi dzatid taribat yadaka. Ini dah pernah kita baca. Tapi pasal dalam senarai 8 ni ada satu yang kita sebut, orang lelaki bila dia suami ni bila dia kahwin, dia tertarik. Rasulullah bagi tahu, ini hadis Rasulullah. Rasulullah kata orang lelaki bila dia nak kahwin, tunkahul mar'atu li arba'in. Yang pertama kaya, bergaya. Nama dia, orang kaya ni dia boleh bergaya. Sebenarnya ramai juga orang yang cantik, tapi kalau comot, cantik campur comot, tak jadi. Tak berapa menarik perhatian. Yang akan tertarik, tunkahul mar'atu, orang lelaki tertarik dekat perempuan sebab yang pertama kekayaan. Kekayaan ni tuan-tuan, macam saya sebut dululah kat surau ni, kita bukanlah kata kaya tu bawa emas 1 guni berjalan. Itu bukan kaya. Itu gila. Sebab bawa emas ke jalan 1 guni tu bukan orang biasa tu. Kita kaya ni maknanya bergaya. Kita ada harta untuk pakai cantik. Orang perempuan pakai cantik memang menarik, perhatian. Pakai cantik, ada perhiasan. Ini orang kaya. Ni ciri-ciri orang kaya. Yang kedua, orang cantik, perempuan cantik. Orang lelaki kahwin sebab perempuan cantik. So ada orang perempuan dia tanya, dia kata bila kita dah tua, kita tahulah kita dah tak cantik, dia kata kan. Tapi sebenarnya cantik ni dia bukan pasal muda. Nabi tak kata kahwin sebab orang lelaki suka kat perempuan muda. Orang lelaki kahwin perempuan sebab perempuan cantik. Cantik mengikut umur, mengikut usia. Cantik umur 60, cara umur 60 lah, sebab buruk juga kalau umur dah 80 tapi orang udah cakap baby face. Sebab macam tak berapa sesuai, Orang cantik umur 80, kadang-kadang kita jumpa ada perempuan yang usianya dah 80, 70 katakan, tapi masih kelihatan cantik mengikut taraf umur dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita kahwin, terutama orang perempuan, bila kita kahwin, kita kena jaga cantik tu. Kita dikahwini sebab tarikan biasanya secara fitrah suami kita pilih kita dulu sebab cantik. Jarang sangat, bukan kita kata tak ada langsung, tapi mengikut panduan ilmu psikologi ni, fitrah manusia ni, jarang sangat orang lelaki bila dia nak kahwin, dia tertarik dengan perempuan sebab dia kata aku nak kahwin, aku nak kat perempuan tu sebab perempuan tu hodoh. Jarang, itu jarang. Yang kita selalu yang biasa, yang normal, dia nak sebab perempuan tu cantik. Dan bila kita dikahwini, terutamanya orang perempuan ni, bila kita dah dikahwini oleh lelaki, oleh suami kita, maknanya kita terbukti cantik. Cantik ni subjektif. Kita tak payah bincang kat sini lah. Cantik ni subjektif. Ada orang kata hitam tu hodoh, padahal berapa ramai orang yang minat taste dia dekat hitam. Hitam tu manis, manis, manggis, macam-macam lah. Kita kata hitam manis. Ada orang yang suka warna coklat, ada orang yang suka warna sawo matang, masing-masing. Sebab cantik dia bukannya satu, dia tak rigid kepada satu-satu pengukuran, dia subjektif.
Sebab itu dia bagi jodoh masing-masing mengikut kesesuaian masing-masing. Tak ada siapa yang bodoh dalam dunia ni sebenarnya. Sebab itu kita ada pasangan kita yang melihat kita cantik, cuma kena jaga. Takut lepas kahwin tak berapa jaga. Itu yang akhirnya dulu cantik tapi kemudian tu itu cerita lain. Orang lelaki dia tertarik dengan kecantikan. Orang perempuan dia tertarik dengan suami dia keromantikan. Ini dua-dua ni benda yang kadang-kadang isteri lepas kahwin dia tak berapa jaga dah cantik. Suami pula lepas kahwin dia tak berapa jaga dah romantik. Ini benda yang biasa. Ini benda yang normal kadang-kadang. Bila masa kahwin, belum kahwin kita tengok dia cantik. Sebab ada hari tu pun orang tanya saya, dia kata pasal apa bila dah lepas kahwin tengok isteri orang lebih cantik. Dia sebenarnya bukan isteri orang lebih cantik, tapi lepas kahwin kita mula bandingkan isteri kita kat rumah, isteri orang kat luar. Sebenarnya isteri kita keluar pun cantik juga. Itu yang kena check balik tu. Bila keluar rumah cantik, duduk kat rumah tak cantik, ataupun tak jaga sangat, akhirnya kita nampak isteri orang lain lebih cantik. Hari tu ada satu tajuk dalam perbincangan dekat TV. Dia kata bila kita keluar, kita pakai lawa-lawa, pakai cantik-cantik sebab kita kan nak jaga, nak cantik kan untuk suami. Tapi bila keluar, saya kata takut cantik tu untuk suami orang lain. Yang kita patut cantik dekat rumah lebih ya. Cantik dekat luar lebih cantik dekat rumah. Itu cantik ya. Sebab isteri, suami kita dekat, terutama sekarang ni yang 28 hari ni, kita betul-betul duduk dalam rumah. Kalau duduk tengok kat rumah serabai ya, duduk pakai baju pun 28 hari baju sama, tak tukar-tukar lagi. Macam mana nak cantik ya. Lepas tu ada pula yang kata bila nak cantik suami kena belilah baju. Ini dua-dua peranan dia. Suami pun suami nak cantik kena sedialah barang-barang yang perlu cantik tu ya. Dan isteri pula bila ada kena jagalah kecantikan. Suami suka perempuan cantik, bahagia ya. Ini benda-benda yang membahagiakan kita dalam perbezaan tadi. Sebab orang perempuan dia tak suka lelaki cantik. Orang perempuan dia tak suka lelaki yang kalau kita pakai cantik, pakai kemas, bukanlah pakai selebeh sangat, bukan ya. Tapi kalau kita pakai cantik pun kemas kat rumah, tarikan dia tidak begitu kuat. Ini kena faham betul-betul Jangan nanti ada yang pula dia kata tak adalah ya. Saya tak sukalah tengok kalau suami serebeh. Bukan serebeh lah, dia bukan serebeh, tapi kalau lelaki yang pakai kemas, bukan itu tarikan dia. Kalau nak bandingkan dengan romantik, kalau nak bandingkan romantik, orang lelaki ni kalau tak handsome, tak cantik, tak handsome tidak, pakai baju pun tak, baju biasa, buat kemas. Kita kata kemas lah, bukan kata baju macam orang gila pula kan. Baju kemas, cuma tak adalah bergaya sangat ya. Tapi dari satu sudut, lelaki ni yang tak handsome tadi ni pandai ambil hati. Kita bila orang perempuan bercakap dengan dia cepat faham. Orang perempuan bagi clue dia mudah faham. Ini yang susah ni, ini yang susah. Sebab kadang-kadang ada orang perempuan dia kata suami dia dah cakap banyak kali dah tak faham-faham. Rupanya ada satu buku dia tulis Why Men Cannot Find Clues, Why Women Cannot Find Shoes. Sebab apa orang lelaki tak jumpa cari clue? Sebab orang perempuan dia bagi clue, dia guna body language. Ini yang ketiga. Tadi yang pertama orang lelaki lebih rasional, orang perempuan lebih emosional, dominan. Orang lelaki lebih suka perempuan cantik, orang perempuan lebih suka lelaki romantik ya. Tapi yang ketiga tu, orang perempuan bila dia bercakap, dia berkomunikasi, dia sebenarnya lebih banyak guna body language. Orang lelaki bukan tak ada, body language tu ada, tapi dia lebih maksudkan apa yang dia sebut. Sebab itu mudah sangat salah faham. Bila orang lelaki bercakap, orang perempuan mudah sakit hati. Sebab bila orang lelaki bercakap, dia bercakap
suara dia tu, dia nak orang faham suara dia. Tapi orang perempuan bila suami bercakap, dia tengok suami tu cakap tapi tak tengok pun kat kita. Dia tengok body language. Kadang-kadang orang lelaki dia bila dia nak pergi mana-mana, nak cepat kan, suami nak pergi cepat-cepat, kadang-kadang dah duduk dekat garaj, ya. Takkan nak masuk balik, nak pergi bercakap dekat sabar, kena faham dulu betul-betul. Dah duduk dekat garaj, dah nak start kereta, isteri duduk kat dapur contoh, ya. Suami jeritlah sebab jauh. Jadi suami pun cakap, cepatlah, ya. Jerit kuat sikit. Yang duduk dekat dapur terasa hati. Sebab apa? Sebab dia faham, dia faham jeritan, ya. Kenapa menjerit? Padahal suami tadi nak bagi tahu, nak suruh cepat je, ya. Sebenarnya tak marah apa pun. Kalau datang cepat, settle masalah tu. Nanti tanya. Sebab kita duduk rumah sama-sama ni, cuba tanya. Tengok sama-sama kalau boleh. Ajak suami, ajak isteri sama-sama tengok. Supaya boleh confirm kat. Betul tak macam tu? Sebab bila suami pula, isteri bercakap, suami dia dengar je, dia tak tengok, ya. Suami tanya isteri, nak pergi tak? Yelah, contoh kan. Suami ingat itu nak pergi, rupanya tak, ya. Bila cara bercakap ni, orang perempuan ni dia ada banyak makna. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, satu ketika dia tunjukkan contoh. Bila dia balik kat rumah daripada satu peperangan, dia dapat seorang tawanan, kemudian dia bagi tahu dekat isteri dia, Fatimah Az-Zahra. Dia kata, Fatimah, sebenarnya abang bercadang, lebih kurang macam itulah, ya. Abang bercadang nak bebaskan, nak merdekakan tawanan tadi, dan kemudian abang kahwinlah dengan dia. Sebab tawanan perempuan, kalau kita dapat sebagai tawanan dalam perang, kita biasanya sahabat-sahabat dia akan merdekakan, kemudian dia akan kahwin, supaya tidak timbul fitnah ada perempuan yang merdeka seorang-seorang, hidup tak ada wali. Jadi bila dia sebut macam tu, Fatimah pun jawab, okey bang, lebih kurang macam itulah. Fatimah ni dia tak pernah jawab tak. Fatimah ni dia tak pernah lawan cakap Sayyidina Ali. Sebab itulah dia ketua wanita syurga. Wah, itu dah bagi contoh yang paling top lah tu. Dah checkmate. Tak ada dah contoh atas lagi. Ketua wanita lain duduk bawah dia. Ketua wanita syurga. Itu yang kita nak follow belakang dia kalau boleh kan. Jadi kita ambil contoh dia. Bila Sayyidina Ali cakap macam tu, dia kata, okey bang. Dia senyum, ya. Dia jawab okey. Dan Sayyidina Ali pun dengar benda tu. Tetapi Sayyidina Ali ni seorang lelaki yang sangat romantik, sangat halus jiwa dia. Dia perhati dekat Siti Fatimah, kenapa Fatimah macam senyum macam tak habis, ya, lebih kurang macam itulah, senyum tak habis, suara macam tak berapa keluar. Jadi dia pun macam terfikir. Bila keluar dari rumah, dia terfikir balik petang tengah hari. Dia cakap kat Fatimah, dia kata dia ada benda dia nak bincang balik. Fatimah kata, apa dia bang? Sayyidina Ali bagi tahu. Sayyidina Ali kata, tadi abang ada bagi tahu yang pasal nak kahwin tu, tapi abang rasa abang tak jadilah kot. Abang bagi kat orang lain, serah kat orang lain. Apa pandangan Fatimah? Fatimah kata, tadi abang cakap macam tu, saya okey. Cuma adalah alasan dia gini yang dia tak berapa happy sebenarnya, ya. Dan sekarang bila abang cakap macam tu, saya lagi okey. Orang perempuan dia ni orang lelaki kena faham. Orang perempuan bila dia bercakap, walaupun okey dia ada 101 level. Okeylah juga, tu tak berapa okey tu. Okeylah juga, ya. Okey sangat, tu lain, ya. Okey sangat, itu lagi lain. Dia ada mat tu, dia ada bacaan mat tu kat situ. Okey sangat. Kalau dia sebut okeylah sangat, tu kena jaga-jaga. Sebab orang lelaki jarang cakap bahasa-bahasa macam tu. Orang lelaki bila dia cakap okey, maknanya okey. Sebab orang lelaki dia lebih maksudkan pada bahasa lisan. Orang perempuan, isteri kita lebih banyak menggunakan body language. Sebab itu duduk rumah ni, 24 jam duduk bersama, cuba perhati. Kadang-kadang kita tanya, dia jawab okey, tapi dia buat perangai lepas tu. Kita pun cakap, tadi cakap okey, ya, tapi sebenarnya kita yang tak faham. Sama-sama cari saling memahami satu sama lain, berbahagia dalam perbezaan. Tuan-tuan dan puan-puan, orang lelaki dalam kajian psikologi, orang lelaki ni sempoi. Orang lelaki hidup simple. Dia
pakai baju, pakai seluar tiga hari selai. Tak ada masalah selagi seluar tu nampak macam seluar. Orang lelaki ni dia sebab tak ada sebab nak tukar. Kalau tukar hari Isnin pakai seluar hitam, hari Selasa seluar hitam juga. Tukar seluar baru, seluar hitam juga. Tapi orang perempuan, kalau hari Isnin baju dia lain, hari Selasa baju dia, kala Rabu, kala Khamis, kala Jumaat kena lain-lain. Baju pun lain-lain. Ada setengah, kalau isteri kita dia ada baju khas untuk pergi kenduri saja. Jangan marah. Sebab kita memang tak ada. Kita baju main badminton tu lah, baju pergi kenduri. Sebab pada kita simple. Benda tu balik kepada logik tadi. Tapi orang perempuan, kalau dia pakai semalam Isnin, hari Isnin baju warna pink, hari Selasa baju warna pink, dia takut, dia risau, takut ada orang nampak macam sama baju semalam. Cuba tanya, bila kita jumpa kawan kat pejabat, kita tanya dia, pakai baju semalam ke? Kalau tak bergaduh, saya tak tahulah jadi apa lepas tu. Tuan-tuan dan perempuan, orang lelaki dia simplistic, simple. Ini kajian psikologi. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bagi garis panduan tentang pakaian orang perempuan. Orang perempuan paling elok kalau nak keluar rumah, Nabi kata pakaian yang paling sesuai, pakaian yang paling paling afdal, baju yang berwarna gelap, baju hitam, ya. Sebab itu Siti Aisyah bila dia keluar daripada rumah, dia akan pakai baju hitam, jubah hitam, izar hitam ni dia tutup baju kat dalam. Tapi bila dia sampai kat mana-mana, dekat rumah mana-mana sahabat, dia akan buka baju. Sahabat-sahabat perempuan, sahabat-sahabat wanita dia tengok Siti Aisyah pakai baju warna-warni. Bila orang tanya kenapa dia pakai baju warna-warni, sebab dia kata dia perempuan. Orang perempuan dia memang ada dia tak berapa sempoi sangat, dia tak berapa simple sangat. Sebab itu bila waktu kita perlu kat dia, kita perlu waktu kat dia bila ada waktu-waktu yang benda yang perlu diperhalusi. Kita orang lelaki memang tak berapa nampak benda tu. Kalau buat rumah tak ada cat pun, rumah juga nama dia. Tapi sebenarnya rumah kena ada cat. Nak lagi bagus, dekat dapur color lain, dekat ruang tamu color lain. Baru ada kesesuaian. Nampak bila kita kahwin, suami dengan isteri, lelaki dengan perempuan ada kesesuaian dia. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, nombor 4, pasal kita nak kena laju sikit dah nak masuk isyak dah ni. Nombor 4, orang lelaki dia bila bahasa IQ. Orang lelaki bahasa IQ. Sebab itu dia bercakap, orang lelaki bila dia bercakap, dia harap orang perempuan faham dekat IQ juga. Tapi orang perempuan bila dengar orang bercakap, suami dia bercakap, biasanya lebih banyak dia guna EQ. Itu dia kecil hati selalu biasa. Tuan-tuan, kalau kita dengar orang perempuan kata dia sakit hati dengan suami dia, itu biasa. Orang lelaki pula dia kata sakit kepala dengan perangai isteri dia, itu biasa. Kalau ada jumpa orang lelaki sakit hati dengan isteri, itu macam bukan biasa. Itu ada benda tak betul tu, ya. Sama juga orang perempuan sakit kepala dengan suami, bukan tak ada, jarang. Sakit kepala dengan anak-anak tu lain. Orang perempuan sakit hati banyak, orang lelaki sakit kepala banyak. Sebab bahasa IQ dengan bahasa EQ. Sebab itu tugas kita carilah penyelesaian. Jangan bergaduh banyak sangat. Sebab rugi. Ada waktu yang kita perlukan benda ni. Dua-dua ni saling melengkapi. Ada waktu bila kita dah ada anak-anak, ada waktu-waktu anak kita dia perlukan nasihat-nasihat yang daripada IQ. Ada waktu dia perlukan perhatian yang menggunakan EQ. Sebab itu yang memberi belayan, kasih sayang, perhatian, ya, nak melayan banyak-banyak tu mak dia lebih melayan. Kalau kita tengok orang perempuan, mak dia bawa anak dia pergi pasar malam, dia bawa pergi pasar malam, anak dia mengamuk macam mana pun dia boleh tahan, tabah, dia boleh sabar. Tapi kalau ayah bawa anak pergi pasar malam, anak mengamuk, biasanya ayah angkat tangan, surrender. Anak mengamuk nak beli belon Atroman, ya. Mengamuk 2-3 kali menjerit, ayah beli je. Ya, sebab tak nak dia menjerit dah. Lepas tu ajak balik. Tapi kalau mak, anak menjerit, minta nak beli mainan,
mak ni dia punya dia punya skill dia, ya. Dia pujuk macam ni, insya-Allah balik tak belilah tu hari tu, ya. Mudah harap hari lain lah dapat. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap tentang perbezaan ni, sebenarnya memahami perbezaan tu menyebabkan kita jadi lebih bahagia, lebih rasa lebih seronok. Pasal ada benda yang aku tak ada, pasangan aku ada. Si baik dulu tak kahwin laki sama laki. Kalau kahwin laki sama laki, tak ada, sebelah je, berat sebelah jadi, ya. Sebab yang ada fitrah pasangan masing-masing, fitrah pasangan kita tu adalah memenuhi ataupun melengkapi kekurangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, yang keenam, ya, orang lelaki dia minat dia keperluan. Orang perempuan dia minat dia aksesori, perhiasan. Sebab itu dalam Quran pun Allah sebut perhiasan tu diciptakan untuk orang perempuan. Siapa yang orang lelaki yang minat sangat dekat perhiasan, something wrong. Baik cek hormon, tak tahulah, sebab ada benda tak kena tu. Fitrah original, fitrah asal. Orang lelaki dia lebih suka kepada memikirkan keperluan. Sebab itu kalau suruh orang lelaki, suami, sekarang ketua keluarga nak kena pergi beli pasar, ketua keluarga nak pergi beli pasar, dia cuma nak barang-barang yang perlu saja. Bila dia nampak ada 5 jenis daun, dia kata dia beli satu je. Padahal 5 daun tu perlu kalau nak buat tom yum lah. Sebab itu orang lelaki dengan orang perempuan kena sinergi, ya, kena saling kukuh memperkukuh, kuat memperkuat. Ada keperluan. Dia ada yang buat kelakar, ya. Pasal dia kata dulu orang lelaki bila masuk beli barang, ya, dia masuk beli barang dekat supermarket, dia pergi dekat barang tu, lepas tu terus patah balik dekat kaunter, balik. Satu hala je jalan, satu balik terus. Orang perempuan nak pergi beli barang, dia pusing habis, ya. Semua keliling dalam supermarket baru pergi kat kaunter. Sekarang pasal ketua keluarga orang lelaki. Orang lelaki nak pergi beli supermarket, yang tukang tulis orang perempuan. Ada 25 barang. Orang lelaki nak pergi cari barang tu, 25 barang, sebenarnya 250 kali round baru jumpa. Tu kalau kenal barang tu, kalau tak kenal lagi susah, ya. Orang lelaki ni dia lebih berminat dengan keperluan pada dia. Benda-benda asasi mudah dia faham. Ni ada soalan, kalau orang lelaki yang suka aksesori kereta, tu lain, aksesori kereta lain. Kita cakap ni perhiasan tambahan untuk kita. Benda-benda yang kadang-kadang kita rasa benda tu tak perlu, ya. Orang lelaki dia bila yang minat dekat kereta ni, aksesori kereta tu, dia fikir kereta tu perlu orang tengok nampak macam kereta, ya. Sebenarnya tambahan aksesori orang lelaki adalah tambahan kereta. Kita ambil contoh apple to apple, orang lelaki bila dia beli aksesori kereta, dia adalah untuk kereta. Tapi orang perempuan bila beli aksesori kereta, bunga, macam tak berapa kena dengan aksesori kereta. Dia beli bunga, dia beli kapet, ya, dia beli sarung cushion. Tapi aksesori yang dimaksudkan tadi tu, aksesori orang lelaki beli tu, aksesori memang aksesori kereta. Exhaust, ya, exhaust yang nampak kembang besar sikit, nampak gedabak sikit. Tak, memang exhaust kereta. Tapi yang bunga tadi tu tak kena-mengena dengan kereta. Itu lebih kuranglah jawapan dia, Sebenarnya jangan kata semua benda kita nak comparekan dari sudut yang berbagai. Kita compare dari sudut yang sama. Bila nak beli barang-barang dapur contohnya, ya, lelaki dia fikir benda yang perlu ikan goreng, lepas tu nasi masak dah boleh makan, ya. Tapi dia sendiri pun sebenarnya dia nak makan tom yum. Dia sendiri pun nak makan. Sebab itu kita kata kita perlukan perempuan dalam hidup kita. Orang perempuan dia akan buat benda-benda tu. Bila buat tom yum, dia tak boleh nak campur benda yang ada kat dapur saja, tak cukup, kena ada banyak lagi daun, dia kata. Orang lelaki kena dengar cakap orang perempuan, cari jalan tengah, ya. Sebab itu kita bukan nak bergaduh, ya. Bila kita faham kita bukan nak bergaduh, kita bukan nak marah kat siapa-siapa, kita nak faham, kita nak cari jalan tengah.
redha dekat dia redha dekat kita, bahagia, saling bahagia membahagiakan. Orang lelaki dia suka kecantikan. Masa kita dah masuk isyak dah ni, ya. Orang lelaki dia suka dia suka penghormatan, ya. Orang lelaki dia rasa dia dihargai bila dia dihormati. Ini yang ke-7, ya. Orang perempuan dia rasa dia dihargai bila dia dilindungi, ya. Ada orang perempuan dia kata kita pun nak juga dihormati, betul, tak dinafikan, tapi sebenarnya dia lebih nak dilindungi. Sebab itu dalam Islam dan agama kita, orang Islam sentiasa ada wali. Wali tu yang jaga. Orang perempuan ni dia seronok bila ada orang jaga dia. Dia rasa secure, ya. Dia rasa seronok. Ada kalau jadi apa-apa, ada orang yang dia boleh jaga dia. Itu menunjukkan dia lebih cenderung kepada perlindungan, ya, security, ya. Tapi orang lelaki dia tak. Memang kalau ada contoh orang lelaki, dia depan orang ramai, contohnya dia bawa barang banyak, tapi kita orang perempuan kita nak tolong, kita pergi ambil barang dia, tak apa saya bawa lah, abang tak payah bawa, kesian kat abang bawa banyak-banyak. Dia takkan bagi, tuan-tuan. Tengoklah, tak percaya. Kita kata dia ego, tapi sebenarnya itulah cerita dia. Sebabnya mudah ceritanya, ego ni fitrah lah. Mudah ceritanya, fitrah orang lelaki ni dia tak suka orang pandang rendah dekat dia, orang tak hormat dekat dia. Hormat, walaupun kadang-kadang dia buat salah, nak tegur pun kena tegur dengan hormat. Bukan tak boleh tegur, ya. Hormat ni bukan makna ikut semua. Sebab ada maksud yang berbeza. Kita ikut tapi tak hormat, ada. Bila suami ajak pergi mana-mana, jom naik kereta, kita pergi jalan, contoh kan, isteri pun naik kereta, ikut bukan tak ikut, tapi dia tak hormat. Ikut tak hormat. Dia ikut naik kereta, tapi dia duduk tengok dekat side mirror, mulut muncung, gantung handphone. Ini sebenarnya rasa macam nak tekan jack, pintu terbuka sendiri. Sebab tak hormat nama dia. Sebab itu kita kena saling memahami. Suami kita kalau kita nak tolak pandangan dia pun, sebenarnya dengan hormat, suami akan rasa lebih tenang, lebih redha, lebih bahagia. Isteri kita kalau nak tolak benda yang dia nak pun boleh, tapi tolak dengan keprihatinan, tolak dengan cara kita jaga dia baru betul, ya. Dan insya-Allah, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita laksanakan tanggungjawab membahagiakan pasangan kita ni dengan cara yang faham, dengan cara yang tepat dengan apa yang diperlukan oleh fitrah masing-masing, sebenarnya lebih mudah dan lebih menggembirakan satu sama lain. Hubungan kita akan jadi lebih bahagia. Satu lagi, yang terakhir, orang lelaki keinginannya dalam kehidupan bersama lelaki dengan perempuan, orang lelaki keinginannya lebih cenderung kepada seksual. Orang perempuan dia lebih cenderung kepada sensual. Lebih kurang sebab orang lelaki dia suka seksual. Dia suka perempuan seksi, dia suka tarikan seksual. Orang perempuan pula dia tak berapa suka yang tu, ya. Dia lebih suka sayang-sayang, ya. Cakap sayang-sayang, rindu-rindu, ya. Bagi pick up line dia seronok. Pick up line ni tak payah bagi kat orang lelaki. Sebab bila bagi kat orang lelaki tu macam termenung, tak tahu nak faham ke tidak. Yang buat kelakar tu lain lah, yang buat lawak tu okey, tapi fitrah. Kita cakap pasal fitrah ni, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan cara ringkas, tak sempatlah kita nak sentuh lebih lanjut. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung lagi perkongsian daripada buku-buku yang saya sebutkan tadi, Shaunti Fadham, Alan and Barbara Peace, buku-buku psikologi yang best selling dekat dunia, yang menceritakan tentang bagaimana kita nak memahami lelaki dan perempuan dengan cara yang lebih membahagiakan satu sama lain. Faham fitrah, hidup kita lebih indah, ya. Tapi sebenarnya tuan-tuan, sebelum akhir, fitrah ni dia adalah perangai original kita. Ada yang tanya tadi macam mana kalau berkenaan dengan lelaki lembut, ya. Itu lain, lelaki lembut atau perempuan yang kasar tu lain. Sebab dia ada awet macho dan balak cun. Yang ni yang tak fitrah normal. Kita cakap fitrah dia dari sudut lain. Dia fitrah ni yang asal, original. Asal original kita sebenarnya itu ciptaan Allah.
Allah cipta kita asal macam tu. Tapi kalau kita modify, kalau kita ubah, lama-lama habit kita akan berubah. Kita akan jadi tak orderly. Nama dia disorder. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah cukuplah sikit sebanyak untuk kuliah maghrib kita bulan ni. Insya-Allah bulan depan suasana akan jadi pulih semacam biasa. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan kita dapat jumpa dekat surau, dapat solat berjemaah sama-sama, imarahkan surau macam biasa. Mudah-mudahan. Terima kasih ahli jemaah, terutamanya ahli jemaah surau Al-Muhibbin Eco Hill dan semua yang sama-sama dengan kita. Saya tengok ada yang bersama dengan kita agak ramai juga tu, mudah-mudahan dapat manfaat sama-sama. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, untuk akhirnya sebelum kita solat isyak, kita sama-sama doa supaya musibah ataupun ujian yang Allah datangkan pada kita dalam keadaan sekarang ni akan segera diangkat kembali, akan segera diberi pemulihan segera, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa addaitah wa la maridan illa shafaitah ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء وسوء الأخلاق. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Stay home, stay safe. InsyaAllah segala-galanya akan pulih. Wallahu alam.